Alright, tuan-tuan perempuan, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat datang. Thank you for coming all the way daripada mana saja anda berada ke forum Parent Help Parent. Ya, Parent Help Parent edisi anniversary. Saja nak bagi meriah. Saja nak bagi meriah ya. Edisi anniversary kami. So dalam edisi ini ramai ibu bapa rasanya tengah sibuk untuk menguruskan anak-anak yang akan sekolah esok. Ya, ya tak ya pun kami masih berada dengan dengan anda, dan we are still running this session Parent Help Parent kepada mereka yang nampak gayanya masih orang-orang lama, tak ada orang-orang baru, so tak payah kita go through the whole process of what is the Parent Help Parent situation. Ya, saja nak mengingatkan ya, Syafiq pernah masuk Parent Help Parent punya forum tak? Pernah 2 kali. 2 kali. Okay. So you tahu senario dia lebih kurang. Yes. Di mana ini tempat kita bertanya soalan, ya. Ini tempat kita bukan saja bertanya soalan atas dasar nak tahu, tetapi ada rasa mungkin nak menyelesaikan permasalahan. Ya. Sekiranya tak ada masalah pun tak apa, just ask. Kerana yang akan menjawab persoalan anda bukan saja kami berdua, tapi the rest of the forum. Ya, ibu bapa yang lain dalam forum ni yang mungkin mereka telah mengalami keadaan yang sama, so mereka boleh respon kepada anda dengan pengalaman yang real. Ya, insyaAllah akan niat membantu. Right. So kita terus ke topik. Ya, kenalkan topik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua. Harap sihat-sihat malam ni, insyaAllah. Okey, baik. Malam ni kita punya topik adalah praise, pujian dan juga reward, ganjaran. Okey, dua perkara ni sangat penting lah. Kita nak, apa tu orang kata, nak berkupas. Sebabnya dua benda yang selalu parents buat di luar sana, sama ada nak dapatkan sesuatu daripada anak-anak kan, ataupun nak orang kata apa, nak anak tu mencapai lebih lagi. Okey, persoalannya adalah adakah kita buat dengan cara yang betul praise dengan rewards ni, dan adakah sebenarnya praise dan rewards tu sesuatu yang baik. Itu dia, ada isu dia. Kita macam rasa macam apa salahnya kan kalau kita puji anak kita kan, apa salahnya kita bagi ganjaran kat dia. Sebenarnya ada dia punya sisi yang lain. Kita duk nampak satu sisi saja kan, benda tu baik, benda tu bagus, benda tu memudahkan kita sebagai parents nak suruh anak-anak buat apa-apa ataupun mencapai apa-apa keputusan dalam akademik contohnya. At the same time dia ada satu sisi lagi yang parents tak nampak lagi benda ni. Jadi kita akan tengok part ni. So along the way masa kita mengemukakan soalan ataupun kita berbincang pengalaman atau tips parents yang ada di sini, dalam masa yang sama saya akan selit-selit in between tu apa sebenarnya yang kunci yang saya nak bawa untuk malam ni, untuk topik praise dengan rewards ni. Jadi insyaAllah, okay, tak apa, saya bagi definition dululah. Praise ni kiranya apa benda saja yang kita ucapkan ataupun yang kita tunjukkan daripada segi body language kita, menunjukkan kita rasa suka dengan apa yang anak tu buat, dan selalunya dizahirkan daripada perkataan lah, cantik ke atau bersih, dia kemas rumah and what not. So sesuatu yang buat anak rasa berbunga-bunga, itulah kira bahasa ringkas je lah. Lepas tu ganjaran ni pula daripada segi yang material, kita bagi anak-anak handphone ke, kita bagi coklat untuk sesuatu yang bila dia buat satu benda yang baik ke apa, kita bagi coklat ke apa ke. Dan yang bukan material juga, rewards ni contohnya macam kita bagi janji ke, macam kalau you dapat 7A's ke 9A's, nanti abah akan beli sekian-sekian. Itu rewards material yang akan datang, tapi dia dah janji dulu dah. Tu kira yang bukan material tu dia dah janji dulu. Okay, itu adalah definisi ringkas lah, secara umumnya kita faham macam tu. Jadi sekarang ni kita nak buka dulu. Sekarang okay, kita nak persoalan yang apa ni nak dikupas tu adalah, sekiranya tuan-puan yang di forum sekarang ni pernah bagi praise atau pujian ataupun ganjaran pada anak-anak, tapi efek dia jadi lain. Macam contohnya macam kita perasan tiba-tiba anak
kita dah buat macam-macam, kita dah puji, kita dah bagi rewards dia, tapi lama-lama dia macam lose interest untuk kekal buat sesuatu yang baik. Jadi kita nak tengok daripada sisi tu, daripada segi permasalahan, ada tak ibu bapa yang melalui keadaan sedemikian? Sebabnya jika ada tuan-puan melalui keadaan sedemikian, maksudnya ada something yang wrong, something yang kita tak kata wrong lah, ada something yang tak kena dengan cara kita memuji dan cara kita memberi ganjaran. Yang tu yang kita nak kupas lah. Jadi saya nak tanya dekat parents yang ada di forum sekarang ni, ada tak sesiapa yang mempunyai persoalan mengenai pujian dan ganjaran ni, atau siapa-siapa yang ada isu dengan dua topik ni? Boleh kemukakan dahulu? Baik, tuan-tuan puan, silakan. Pernah berada dalam keadaan di mana kita puji, so something not seperti mana yang kita plan terjadi. Kita tak dapat result yang kita nak tu. Ada tak? Dapat. Saya nak tutup lah hidup audio. Baik, silakan. Tutup kan? Cuma suara tak dengar. Kat sabar ikut. Dia di belakang. Nur Hazami, anda nak bercakap ke? Dia siapa ke? Okey, ada pertambahan ni ramai parents, nama-nama yang saya tak berapa familiar. Ada parent baru ke di forum ini? Boleh bagi show of hands sikit, angkat tangan ke? Yang first time maybe join forum ini? Ada tak? Ya, Ada. Let's focus on Okay, alright. Baik, lagi sekali persoalan dia ialah, pernah tak kita puji anak tetapi respon yang kita dapat tak seperti mana yang kita jangkakan? Pernah tak anda mengalami keadaan tu? Sekiranya ya, kongsikan dengan kita. Tak ada, semua puji menjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua puji menjadi ni. Okay, cool. Dina tanya, ganjaran dengan duit, apa pandangan parents yang ada? Okay. Ada tak parent-parent yang bagi ganjaran dalam bentuk duit? Ya, macam Reza ke mungkin, Okey, mengangguk tu. Tuan Reza mengangguk. dapat A1 RM100. A1 RM100. Biasa belum puasa lah, belum puasa. Bulan puasa kan? Puasa penuh. Okey. Puasa penuh, puasa separuh lain package, puasa penuh lain package. Alright. Belum puasa. Jadi menjadi tak Tuan Reza? Yang sulung kurang menjadi, yang second tu jadi. Okey, Yang second, okey. kurang menjadi macam mana tu? Yang sulung ni dia dah bila dah letih, dia tak fikir reward dah apa, lantak lah kata. Tapi kalau yang second tu she will go for it, walaupun dia dah lembik, dia just go for it. So I think it's different personalities lah. Both work either way lah. Siapa yang boleh tahan. Maksudnya duit tu jadi motivasi lah bagi yang kedua. Yang pertama tu motivasi dia lebih kepada fizikal. Aku tak nak. Yang pertama tu dia lebih kepada lantak aku nak buat macam ni, kena ikut macam ni. Tapi yang second tu dia boleh follow lagi lah. Yang first tak apa. Okey. Jadi nak praise pun nak kena tengok personality tengok yang mana yang nak rewards pun tengok personality juga Okey. Terima kasih Tuan Reza. Okey, ada siapa-siapa lagi? Mungkin ada pandangan mengenai ganjaran dalam bentuk duit ni. Apa pandangan? Okey, sila Puan Liza. Silakan. I think sebelum ni yang masa Fida pernah masuk, boleh dengar? Fida dulu. Silakan. Okay, sebelum ni Fida ada, I think I pernah share dekat this group juga about I'm thinking of nak reward anak-anak dengan duit lah. So basically I put like RM50 siapa yang can do the house chores lah, which is I ada 4 anak. So I bahagikan at least seorang 3 tugas. So macam abang dia buat toilet, adalah tugas masing-masing. So basically 2-3 hari yang pertama memang macam very fokus, seronok nak buat. But yelah, sebab bila kita cakap bila kita dapat gaji, dia pun dapat gaji. Macam tu lah. So diorang tahu it will be like end of month baru dia akan dapat that money. So dia nak
teruskan dia punya usaha tu sehingga ke tarikh yang dia nak dapat duit tu, memang agak struggle lah. Memang ada time yang dia lupa, ada time yang dia nak tak nak buat, macam itulah. So kadang-kadang Fida pun sendiri memang tak tahu macam mana nak bagi diorang sustain dengan tugas diorang tu. Kadang-kadang kita kata kalau Okay. kalau ikut senang kita macam tak payahlah, macam ni ke cara nak dapat duit kalau ikut senang kita kan. Kalau Ya. ikut senang kita cakap macam tu je. Tapi itulah kadang-kadang terfikir apa lagi macam nak keep them going supaya dia teruskan apa yang dia patut buat. Memang kadang-kadang tak nampak duit tu macam alah tak payahlah, give up lah. Mungkin dia rasa macam tu kan. And then maybe most of the time juga dia banyak lupa lah. Lupa akan tugasan dia tu sebab dia banyak main kan, budak kan. So, Kiranya Puan Fida kena selalu mengingatkan ke baru dia orang buat ke atau macam mana? Kena selalu ingat tak nak dapat duit ni, dapat gaji ni gitu. Betul. Kadang-kadang dia macam ni je. I cakap, okay, meja nampak macam kotor. Ni siapa punya tugas? Oh, okay, it's me. So yang macam Yaya dia akan rasa that is dia punya tugas. Kakak pula akan tak bolehlah nak cooperate sebab itu memang kerja Yaya. Macam tu. That is the challenge actually. Bila when it comes to okay, siapa kemas katil? Itu kerja ni. So diorang dah keep pointing pinpoint pula, dah tak nak pula bekerja sama. So that is another challenge lah. So first challenge is to keep them going, and second challenge is they keep pinpoint orang lain punya tugas. That is not dia punya tugas. Itu pun satu challenge juga. So itulah yang I can share. Okay, baik Puan Fida, terima kasih. Okay, kita dengar Puan Liza pula. Ni kita combine sekali. Jawapan. Sila Puan Liza. Okay, macam saya ajar diorang macam mana nak lap meja, macam mana nak kemas rumah, sapu lantai, semua mop semua. Lepas tu bila diorang dah pandai, dah tahu macam mana nak buat betul-betul dengan cara yang betul. And then bila diorang buat, setiap kali diorang buat cakap, okay hari ni awak tolong Umi buat macam ni, so Umi bagi awak reward dapat ni. Lepas tu adik dia nampak, dapat something. So adik dia pun nak buat. So bila next time, bila adik dia buat benda yang saya dah ajar tu, adik dia cakap, Umi tadi Zidan tolong buat benda ni. Oh ya ke? Okay, then I will give you benda yang sama apa yang abang dia dapat. So I bagi benda yang sama juga bila dia buat kerja rumah tu. So tapi diorang tak buat selalulah. Bila diorang nak ada selalunya duit, dia dapat duit ni bila diorang nak beli something dan duit tak cukup. So diorang cakap, Umi saya dah buat kerja ni, so saya nak duit, saya tak nak benda lain, saya nak duit as a reward sebab saya nak beli ni. Saya cakap, okay boleh. Then I bagi dia duit lah kalau dia nak duit. Tapi berbaloi dengan kerja yang dia buat lah. Kalau setakat sapu nak RM10 tak adalah kan. Melainkan laman Istana Negara lah kan. Okay, ada dah tetap. I see. Ada problem tak Puan Liza? Contohnya macam kalau tak bagi duit tu dia tak nak buat. Kalau tak bagi dia tak buat. Ada tak isu macam tu? Sebab kalau dia buat baru I bagi macam tu. Sebab so far kalau dia tak buat macam I je buat, saya kata the next time contohnya kalau misal kata Puan Liza nak dia buat benda tu tanpa duit, dia nak buat tak? Tapi I cakap ke nak bagi reward apa-apa macam tu? Tak, maksudnya macam sebab saya bagi katakanlah macam tak ada apa-apa, saya cakap I minta tolong dia je. I minta tolong je dia. Depends on his mood. Kalau dia macam nak buat, then dia buat. Kalau tak, dia macam kata, alah tak nak lah Umi, penat lah. Dia macam penat dan terus tidur lah, tak payah tolong Umi, tak payah buat apa-apa lepas ni. Lepas tu dia tak, okay. Tapi dia buat lah, depends on his mood lah. Kalau dia nak buat, dia buat. Kalau dia tak nak buat, then I pun tak adalah paksa juga dia suruh buat juga kan. So I cakap, okay lah, tak apa, tak nak, okay lah. Okay, baik Puan Liza. Okay, terima kasih atas pandangan tuan-puan. Dan ada yang bertanya tadi, Puan Fida tanya macam mana kan supaya anak-anak ni buat tu sebab dia nak buat, bukan sebab kita kena ingatkan ke atau kena nak bagi something ke. Boleh tak saya nak pergi say hi sikit kepada Puan Adila dengan Tuan Hamzari. Jauh ni, kita ada international audience malam ni daripada Jepun. Alhamdulillah, terima kasih jauhnya lah. Alhamdulillah, terima kasih. Alright, kita sambung balik. Okay, baik.
Okey, saya selitkan sikit benda yang saya cakap di awal tadi, yang saya akan bagi tahu sikit mengenai praise dengan rewards ni. Okey, kita dengar daripada Puan Liza, kita dengar daripada Puan Fida, kita dengar daripada Tuan Reza juga macam mana, kita dengar juga persoalan daripada Puan Lina. Banyaknya mengenai ganjaran lah, sama ada duit ke atau apa-apalah benda yang lain daripada segi benda material ataupun bukan. Okey, sekiranya saya nak bawa tuan-puan tengok benda ni daripada sisi yang berbeza sikit. Okey. Kita nampak praise dengan reward ni cara kita appreciate anak-anak. I would say lah kadang-kadang atas benda yang pertolongan yang diorang buat untuk kita contohnya. Ataupun diorang work so hard untuk dapat 7A in PMR ke contohnya. Jadi kita nak reward sebab kita appreciate usaha diorang. Okay, kita nampak macam tu lah bendanya. Dan sekiranya saya bawa tuan-puan untuk lihat daripada sisi yang lagi satu. Daripada kita menggunakan praise dengan rewards ni, why not kita guna satu benda yang namanya encouragement. Encouragement ni bermaksud kita mendorong dia. Baik, saya bagi satu situasi praise dengan rewards. Anak-anak dapat 7A. Anak-anak berjaya kemas rumah dengan bersih. Anak-anak tolong kita cuci laman. Okay? Lepas tu anak-anak buat benda-benda yang baik lah. Dan selepas action tu, kita puji. Selepas action tu, kita bagi reward. Kalau tuan-puan perasan, semua benda ni berlaku selepas action anak-anak tadi tu. Jadi, dan action-action yang saya maksudkan ni adalah benda, kita boleh kata satu benda yang successful, benda yang berjaya. But what if dia buat satu mistake ataupun dia buat kesalahan lah kiranya. Macam mana kita nak tackle benda tu? Selama ni kan kita nampak bila dia capai sesuatu result yang baik, sesuatu yang benda yang bagus, kita selalu bagi praise, kita bagi reward dekat dia. Tapi bila dia fail, contohnya dia buat sesuatu kesalahan lah, kita selalunya buat apa kepada keadaan tu? Apa yang kita buat? Macam Fida memang akan cakap dengan dia, it's okay, contoh benda paling senang kali, kadang-kadang dia buat homework. Bila dia buat homework, dia sometimes dia tahu mami ni mesti nak kena semua betul lah. Contoh homework is a just simple thing. It's not an exam pun kan. Tapi kadang-kadang bila kita sendiri yang terlalu nak macam tak boleh lah ni salah ni kena betulkan padam. Kita yang macam tu akhirnya benda tu kadang-kadang memenatkan kita juga. Sebabnya kadang-kadang kita tengah masak, dia datang kita, Mami, ni betul tak? Ni betul tak? You know, tambah lagi macam kerja online ni, kita macam nak kena make sure everything semua macam betul pula. Dalam hati kita kan macam, actually kalau kau kat sekolah, tetap juga ada yang mistake yang kau buat, which is cikgu akan pangkah juga. So what I did is, I cakap dengan dia, it's okay lah, actually kalau salah pun tak apa. So that you learn from the mistake. So that is yang Fida bukan ajar lah, tapi to let them know lah, bukan semua benda nak kena success, bukan semua benda nak kena betul, semua nak kena perfect. So that is how I do lah. Okay, terima kasih Puan Fida. Okay, I setuju part tu. Okay, maksudnya bila anak tu down, kita guna encouragement. At the same time, kenapa kita tak guna encouragement untuk menggantikan praise dengan rewards? Ini saya nak bawa tuan-puan untuk berfikir sekejap. Sebab apa? Praise dengan rewards ni macam saya kata tadi, dia selalunya berlaku selepas action tersebut. Encouragement yang saya nak cadangkan untuk tuan-puan ni adalah kita menghargai, kita perasan, notice kita aware dengan progress anak-anak. Usaha anak-anak melakukan sesuatu. Dia bukan di akhir result, dia masa ongoing, masa progress dia tengah buat benda tu, kita notice. Kita hargai siap-siap time tu. Okay, apa beza dia? Bila praise dengan rewards ni, kita bagi, kita sebagai external parties tau. So bila dia buat something, kita akan bagi. Jadi pada dia akan sampai satu masa, bila praise dengan reward ni selalu kita amalkan, menjadi kebiasaan, akan sampai satu masa dia akan menjadi seorang yang kalau dia nak buat sesuatu adalah disebabkan mak dengan ayah nak bagi something. Dia hanya akan buat bila mak ayah nak bagi something. Satu. So lama-lama dia akan jadi bila benda tu datang daripada luar, so secara psikologinya bagi dia, apa yang orang luar cakap, apa yang orang luar beri adalah penting bagi dia. Maksudnya benda tu dia nak approval daripada orang lain. So bila aku buat something, orang cakap semua, oh baguslah macam tu macam ni. So that is what I want to hear.
So benda tu datang daripada luar. So dia punya encouragement tu bukan daripada dalam. So what I'm trying to propose is encouragement ni mesti datang daripada dalam diri sendiri. Jadi setiap effort dia yang dia buat untuk membantu kita, contohnya tanpa ganjaran ni. Contohnya bila dia tiba-tiba je kan, dia datang ni, dia baik kan, dia tolong kita siram pokok bunga ke. So kita start notice kat situ dah. Kita start notice kat situ, wah apa ni, kakak tolong ibu siram pokok bunga hari ni, nampak fresh saja semua bunga kan. Jadi kita notice dia punya pertolongan tu, kindness dia tu, waktu bukan kita bagi ganjaran. Yang tu untuk apa? Untuk bagi dia rasa macam encourage dia buat sesuatu yang baik. Dia benda tu asalnya pun datang daripada diri dia sendiri. Jadi bila benda datang daripada diri sendiri, kemahuan dia untuk membantu tu dihargai, diperasan dan nampak lah. So insyaAllah benda tu akan, the next time dia akan nak buat yang lebih lagi. Daripada dalam diri dia sendiri datangnya. Okay. Lepas tu, jadi encouragement, dia adalah satu yang bersifat intrinsik. Dia macam self judgment tau. Dia buat something adalah daripada dia sendiri. Jadi benda tu daripada dalam diri dia. Kenapa pentingnya benda tu datang daripada dalam diri dia? Sebab dia akan mewujudkan self love. Maksudnya dia hargai diri dia sendiri dulu. Dia tak perlu orang lain reward dia, dia tak perlu orang lain bagi ganjaran, dia tak perlu orang lain memuji dia dan sebagainya. Dia nak buat benda tu sebab dia nak buat. Dia rasa hebat bila dia dapat membantu orang. So jadi datang daripada dalam diri dia sendiri. Dan dia ada rasa macam dia percaya ability dia untuk buat sesuatu. Dia bukan kita sebabkan kita bagi dan dia buat, dia tak sama rasanya dengan dia rasa dia mampu untuk membantu ibu bapa dia. Orang kata ini macam self capability lah. So kita nak self esteem, bila nak bagi dia naikkan self esteem dia tu. Lepas tu so apa yang saya suggest ialah bila satu kita notice dia punya progress, dia punya effort, dia punya usaha untuk membuat sesuatu. Okey, tanpa ganjaran lah maksudnya. Lepas tu nombor 2 adalah be specific dengan action yang dia buat. Contohnya dia siram pokok bunga tu, kita bukan kata apa ni, dah siram pokok bunga, so dah habis. So kita boleh go on and describe action dia tu. Apa ni, kakak tadi usaha pergi ambil air tu berat nak bawa dengan watering can tu, pergi siram satu-satu. So bila kita nampak satu-satu action dia tu, bagi dia akan rasa macam rupanya mama perasan apa benda yang aku buat ni. So the next time dia akan nak, orang kata lebih buat lebih baik lagi. Untuk satu-satu apa-apa sajalah, untuk apa-apa perkara saja dia nak buat lebih baik lagi. So boleh setakat 2 poin ni boleh tak? Tuan-tuan boleh nampak ke apa yang saya cuba bawa daripada sisi yang berbeza? Maksudnya daripada kita memuji dan memberi ganjaran, kita memberikan encouragement, supaya encouragement yang datang daripada diri dia sendiri. Contoh, saya bagi lagi satu untuk lebih mudah faham. Anak dapat 7A, kita nak bagi kat dia RM700 sebab 1A 100. Contoh kita bagi ganjaran daripada dia. Kita kata, wah abang pandai lah. Okey, sebabkan abang pandai, result keluar bagus, mama bagi RM700. 1A 100. Contoh kita cakap macam tu. Jadi, benda tu daripada luar tau. So the next time, bila dia nak masuk exam, dia dah plan dah benda tu dalam kepala dia. Mama kalau aku dapat yang bagus, mesti dia akan bagi lagi. Benda tu lagi dia akan bagi. Maksudnya dia dah expect dah benda tu, dia dah expect dah ganjaran yang dia akan dapat tu. Jadi adakah benda tu kita nak biasakan macam every time dia dapat result yang bagus, kita kena bagi duit. Every time dia dapat result yang bagus, kita kena bagi something. So we want it to come from them. So bila dia dapat 7A, apa yang kita boleh cakap adalah untuk daripada sisi encouragement, bukan daripada rewards. So daripada sisi encouragement kita cakap apa? You work so hard. Abang usaha banyak. Jadi abang deserve semua 7A tu. Maksudnya daripada you cakap, I am so proud of you, I will give you 700. It is better that you cakap, you work hard on it, you deserve every single A yang you dapat tu. So kita patah balik bagi pada dia tau benda tu. Jangan kita yang cakap we are so proud of you, I'm so proud of you. Sebab bila kita kata I'm so proud of you pada dia, lama-lama dia akan nak kita punya approval. Kita cakap benda tu baik, baru benda tu jadi baik pada dia. Jadi kita nak benda tu biar datang daripada dia sendiri. You work so hard, you deserve every single A of it. Gitu. So itu maksud saya encouragement. Biar benda tu datang daripada diri dia sendiri. Bukan
daripada kita ni yang nak approve pada benda tu. Ya. Okey. Dengan itu dengan tu Reza kan kita akan jimat RM700. Ya. InsyaAllah. Okey, Puan Liza. Ya Liza, silakan. My kid yang nombor 3, dia baru 4 tahun. So hari tu I ajar dia macam nak kemas katil. So bila dia dah tahu ubat, so bukan the next lah, lama lepas tu dia kemas katil sendiri. Lepas tu dia panggil I, Umi, tengok ni, Zidan buat. So I masuk dalam bilik dan tengok, wah cantiknya Zidan kemas sendiri, serius Zidan kemas ni? Cakap, serius Zidan buat, semua ni Zidan buat sendiri? Dia cakap, bukan adik maluman tolong. Dia kata, ya buat sendiri. Wah, dan I macam cakap lah, this is the best dia buat kemas katil sendiri, bangun tidur kemas katil sendiri. Then the following day dia kemas katil sendiri, dia kemas katil hari-hari dia buat. So I macam, okay, I nampak dia kemas bagus ni, dia kemas katil sendiri. So dia banyak, dia terus, alhamdulillah sampai sekarang dia kemas katil sendiri. So itu encouragement ke? That sounds like encouragement. Yeah, it is encouragement. Itu sangat-sangat encouragement tu. Okay, alright. Jadi encouragement kat mana tahu? Sebab Puan Liza describe action dia tu. Contohnya macam Puan Liza kata, boleh kemas sendiri. Seriously you buat sendiri. Seriously you buat sendiri tu macam, maksudnya bila dia sebut I did on my own, itu dia dah rasa macam dia self capable, dia aku mampu buat benda ni sendiri. Itu satu. Lepas tu you tengok, you kata kemas apa semua kan. Lepas tu ada tak Puan Liza cakap, apa lagi yang Puan Liza cakap tadi? Selain daripada kemas semua tu, ada lagi yang Puan Liza cakap tadi? I tanya dia tak ada minta tolong abang dia ke? Dia kata tak ada, dia buat sendiri semuanya. Dan okay dah. So dekat situ pun anak ni tadi tu rasa macam self capable. Satu lagi yang boleh membantu, okay, contohnya kita kata bila anak kemas sendiri kan, so macam Puan Liza kata after that memang dia kemas hari-hari katil dia sendiri, tak payah suruh kan. Tu dah satu benda. What if dia kemas katil dia hari-hari tapi bukan seperti yang kita nak. Contohlah, okay, saya bagi, mungkinlah dia kemas tapi dia gulung everything, lepas tu dia letak je selimut kat atas. Tu kira kemas lah kan? Sebab pada dia benda tu nampak kemas. So yang saya nak suggest daripada segi encouragement untuk tambahan adalah describe satu-satu benda yang dia buat. Bantal tersusun, selimut terlipat, kira katil tu, cadar tu tak ada kriuk-kriuk lah. Cadar tu kemas, diselit bawah tilam bagi elok. So you describe, bila you describe, dia akan tahu itulah standard dia. Maksudnya bantal tersusun, selimut kena lipat, cadar masuk ke bawah. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu general kemas, nanti dia akan rasa macam kemas tu maksudnya as long as atas katil tak nampak apa-apa, selimut tutup, kira kemas lah tu. You know. So encouragement daripada segi effort tu membantu untuk detailkan benda tu lebih baik. Cumanya dengan dalam kes Puan Liza tadi tu, benda tu berhasil sebab anak tadi tu rasa capable because of you tanya macam tu kan. Betul ke buat sendiri ke ni? Dia bila dia jawab ya saya buat sendiri, dia ada self, apa orang kata, self belonging kat situ, saya boleh buat benda ni. Jadi tapi dia memang dia pandai lipat dah sebab I ajar dia cara nak lipat selimut. So betul cara dia lipat selimut. Bantal pun ajar dia macam mana nak letak balik bantal semua. So betul cara bantal dia letak. Cadar memang tak akan gerak sebab I dah pin. Okay. So memang tak akan bergerak. So cadar tak ada apa-apa lah dia nak betulkan. So cuma bantal dengan selimut je. So memang betul cara dia kemas tu. So I macam wow, memang first orang tu kecil gila sebab tak sangka lah 5 tahun boleh betul sekemas macam tu kan. So I macam okay, then tapi dah dia memang dah boleh lipat, and then bantal pun susah elok, ikut colour lagi kan. So macam okay. How about kita add to that? Puan Liza, add to that dari segi associate that event tu kepada something yang dia nak. Contohnya lah macam anak kami Umar tu, one day dia did that, katil cantik, straight gila, jauh lebih baik daripada ayah dia buat katil lah, and Rohaya said, you nanti jadi soldier macam ni lah, this is the soldier that we want, because that's dia punya cita-cita lah, nak jadi pada masa tu lah, nak jadi seorang soldier, nak askar, associate it with that. So suddenly it becomes a motivation untuk dia. I want to be this kind of soldier. I want to be buat my bed perfect like a soldier.
get things done. So kaitkan associate event itu kepada satu benda yang lain. Don't just for the event saja. So kalau contohnya Puan Izzah tahu anak tu dia messy dalam bidang yang lain. Contohnya color pencil dia yang berterabur. Kata cantik. Saja bila it comes to color pencil dia dah cantik, dia lepas kerja tu dia masih tak mencantikkan keadaan tu. So you want to say, wah, Katil cantik, you were very good in doing that, you were very teliti, you can do the same with your color pencil. Kaitkan, associate it, because benda yang berlaku itu adalah satu event yang wow. So don't let it pass. Jangan let it be saja. Tak, you use that event to bukan saja motivate atau encourage dia pada waktu tu untuk hal itu, tetapi untuk hal-hal yang lain juga. Very good. So maksudnya itu daripada segi inilah kita menggunakan association. Encourage, puji. Puan Dina kata kat sini kiranya kita puji usaha lah betul. Kita puji usaha. Maksudnya kalau kadang-kadang daripada kita cakap ini cara, ini salah satu topik lah. Kalau kita nak guna juga pujian boleh, tak ada masalah. Puji ni bagi sesetengah parents is for that lah, sebab kita menghargai apa benda yang dia buat, jadi kita menunjukkan apa benda yang kita suka, kita menghargai usaha dia, jadi kita puji. Jadi bila nak memuji, make sure kita puji usaha, yang tu yang penting, bukan puji sesuatu benda yang sangat general. Contoh lepas tu kita kata anak kita tu cantik, you ni cantik lah, jadi bila kita puji dengan satu perkataan yang general macam tu, pada dia cantik daripada segi fizikal ni memang apa orang kata dia tricky sikit, because bila kita puji seseorang kecantikan dia akan rasa macam dia akan macam rasa macam bangga sikit, aku cantik macam tu. Jadi daripada kita puji fizikal, maksudnya biologi apa orang kata, keadaan tubuh badan dan sebagainya, kita puji pakaian dia, kita puji cara dia pakai tudung, kita puji cara dia berpakaian kemas dan sebagainya, rambut disikat elok, itu yang kita puji. Kita jangan puji pada body parts, macam mata you cantik ke apa ke, jadi macam dia rasa, kita tak nak ada rasa macam riak sikit dalam diri lah, gitu. So itu satu daripada segi fizikal. Lepas tu bila kita memuji daripada segi action dan sebagainya, kita puji dia punya usaha untuk mencapai result tu, bukan end result tu saja. Macam contohnya you work so hard, contohnya, dan contoh bila anak buat kerja sekolah kan, dekat buku tu tulisan bersih, kemas, besar, cikgu boleh faham dan sebagainya. Jadi kita puji usaha tu. Jadi itu somehow akan berikan encouragement sebenarnya pada dia untuk buat lebih lagi. So the next time daripada kita cakap apa ni, tulisan you cantik, tulisan you cantik, pada dia itu je lah yang important. Bila dia dah tahu tulisan dia cantik, the next time bila dia start tulisan tak lawa pun, dia tak kisah dah benda tu, sebab pada dia tulisan aku cantik, orang cakap tulisan aku cantik. Jadi bila kita kata tulisan besar, kemas, semua lebih kurang sama besar je, cikgu pun senang nampak, faham. Jadi dia tahu dah itu sebenarnya standard dia, dan dia boleh buat lebih lagi daripada tu sebenarnya. So itu yang pentingnya, kita nak praise dia punya usaha daripada kita praise dia punya result sahaja. Saja nak test lah, saya nak test, kerana ramai yang belum bertanya soalan, saya nak tanya. Saja nak test kepada tuan-tuan perempuan. Boleh jawab di chat box, boleh jawab bukan dengan buka mic ya. Selain daripada bahaya kita puji anak tu kerana apa yang dia buat, bahayanya ialah mungkin dia bangga diri atau dia riak. Apa lagi agaknya keburukan kalau kita puji orang tu, kata kamu ni pandai, kamu ni cantik, apa bahaya dia agaknya? Sila respon ke chat box, kita nak tahu tuan-tuan perempuan faham tak apa bahayanya bila kita puji anak tu dari segi you ni pandai lah, you ni cantik. Nanti dia akan start comparing ke? Dia mungkin start comparing dengan siapa agaknya? Comparing dari segi apa tu? Comparing dari segi apa agaknya, Liza? Liza sudah freeze? Try jawab je. Ya, compare dengan siapa-siapa pun lah. Dengan adik dia ke, dengan kawan-kawan yang sama bahaya dengan dia ke, or
cousin dia macam yang tak, macam yang kurang lagi sikit, so dia macam tengok aku punya lagi cantik pada kau, mak aku punya takut dia macam tu. Ya, okay, alright. Terima kasih Terima Liza. kasih, Puan Liza. Kak Ita kata dia akan lebih ego, sombong, tidak pandai Tidak pandai bersyukur, bersyukur. mungkin ya. Okey. Syafiq kata bila orang cakap sebaliknya dia mungkin down. Ya, Sebab dah diplankan dalam kepala orang, mama kata aku cantik, tiba-tiba kawan ni cakap tak lawa lah dan sebagainya. Jadi dia akan rasa macam konflik kat situ, confuse kejap. Satu contoh yang saya sering ingat yang Rohaya bagilah, bila anak tu lukis apple kan, di color apple tu di color warna apa? Okey, kita kalau kat tadika kan, kecil-kecil kan, bila kita suruh anak nak tadika, draw dan warnakan sebiji apple. Selalunya warna apa yang dia akan guna untuk apple tu? Syafiq jawab. Selalunya warna apa? Kalau anak tu disuruh color apple, Syafiq? Awak sendirilah masa kecil-kecil dulu. Awak color apa warna apple tu? Apple awak tu warna apa? Suka je. Okey, bila ikut suka je tu kan cikgu ada tak cakap apa benda apple warna macam ni apple warna apa? Apple warna hijau, apple warna merah. Ada tak? Sampai situasi macam tu? Macam tu lah. Bayangkan Syafiq sebagai seorang ayah, you know, anak tu dia color apple tu warna biru. Okay, so kita sebagai mak ayah, cantiknya apple kau warna biru, tak pernah saya tengok, wah cantik. So anak tu pada waktu tu yang kita puji, kata cantik sangat lukisan tu, hey ayah aku kata aku punya apple ni cantik, apple warna biru ni. Okay, baik. So anak tu pergi sekolah. Anak tu pergi sekolah, cikgu kata okay jom kita lukis apple, color apple tu. So si anak tu diingat, ayah kata aku punya apple warna biru cantik. So aku color biru lah. So dia color lah biru. Yang cikgu datang kata, apa ke ni? Apple warna merah, apple warna hijau, you know, kuning pun boleh lagi. Tapi mana ada apple warna biru? Now tengok anak tu sekarang. What happened to the anak? Confused gila. Ayah kata okey. Ya. Yang cikgu kata tak okey pula. Yang mana okey ni? So dia confused. Dia confused. Dan Kadang dia rasa down. Sebab salah rupanya. Exactly. Okay. Ya. Tuan-tuan puan-puan tahu tak apple warna apa? Ada berapa warna? Apple ni banyak color sebenarnya. Hamzah, di Jepun, apple warna apa? Banyak warna merah je. Banyak warna. Okay. Tolong cerita sikit apple berapa banyak Apple warna? ada banyak color. Kalau tak salah Ariza, saya ada 7 jenis kot, 7 color. 7 color. Apple ni sebenarnya. 7 jenis color. Ya. Beza negara, beza season dia, beza color dia. Jadi pada kita kebiasaannya ialah kalau di sekolah ni cikgu akan tetapkan kalau dah warna apple tu mesti warna hijau atau warna merah. Gitu. Jadi itu satu benda yang kita sebagai guru-guru pun nak kena betulkan jugalah. So jangan nampak quick to say is wrong ataupun kita hadkan dia setakat tu saja. Ceritanya confusion anak tadi tu bermula dengan si ayah atau si ibunya yang memuji dia di rumah. The confusion started there. Actually, kita tak boleh salahkan si gurunya. Mereka ada syllabus mereka sendiri lah. Betul. Is that kerana confusion tu bermula di rumah, kerana si ayahnya kata apple warna biru tu adalah yang paling cantik di dunia. Maka bila si guru pula kata no, it's wrong. So anak tu confused tu, dan confused tu actually bermula dengan si ayah yang cakap apple biru tadi tu. So that's why it is very dangerous. Ya, sangat-sangat sensitif untuk kita bila nak memuji itu, memuji usaha dia seperti Raya cakap di sini. Ya. Dan especially memuji usaha tu, kita nak sampai ke tahap it's as dalam bentuk encouragement, ya, yang bila Rohaya kata intrinsic tu, apa maksudnya intrinsic? Dari dalaman, ya. They're doing it because they know it's good for them, they know what they did is good, so they don't need a external reward tu untuk mengqualify bahawasanya apa yang dia buat tu good. Tak, dia tak perlu that. Ya, so that's why apa yang Rohaya cakap tentang encouragement tu yang menyebabkan dia lebih motivasi dalamannya akan membantu dia untuk buat apa yang dia buat nanti, ya.
Dia tak perlukan lagi motivasi eksternal, so, contohnya duit atau hadiah atau other things. Yeah. Yeah. Right. Jadi macam daripada cakap oh apple tu biru, warna biru tu cantik dan sebagainya, kita boleh kata kat dia interesting kan, selalu Cik Rizal guna perkataan tu kan dalam course dia, interesting, menarik tu, apa tu, unik tu, warna tu unik, warna biru tu. Nanti bila adik pergi sekolah, bila pergi sekolah nanti belajar kat cikgu pula warna apa cikgu guna. Kiranya kita tidak hadkan dia, kita dah tak kata dekat situ, oh warna biru cantik, so pada dia oh warna memang adalah apple warna biru dan memang cantik dah warna. Bila pergi sekolah pula cikgu pula kata salah warna hijau dengan warna merah. Jadi untuk mengelakkan benda tu daripada rumah, kita dah cakap siap-siap, okey warna tu unik, warna biru ni unik. Jadi nanti bila pergi sekolah belajar pula cikgu ajar warna apa. Jadi dia dah set dah mind dia. Sebenarnya bila dia pergi sekolah tu dia dah terbuka. Bila cikgu tegur kata apple ni warna merah lah, oh ayah dah pesan belajar, nanti pergi sekolah belajar pula cikgu warna apa yang dia guna untuk apple tu, contoh. Okey. Lepas tu saya suka Puan Sabaria kata respon saya adalah to give him his creativity. Maksudnya contohnya kita cakap kat budak tu kreatif, dia kreatif, warna biru tu adalah unik dan warna biru tu adalah kreatif. Sebab apa? Baru-baru ni saya share pengalaman saya. Umar dia banyak main Lego, dia banyak build towers dan sebagainya. Lepas tu si kakak ni more to drawing, more to colouring. Dan baru-baru ni saya perasan dia mula macam lama dah lah dia dah tak pegang mewarna tu. Kalau tidak everyday dia akan melukis, dia akan mewarna dan sebagainya. So saya tanya dekat dia. Saya kata and then dia very very excited untuk topik praise ni sebenarnya. So macam dah daripada 2 minggu lepas dia dah minta saya untuk buat topik praise ni. So sekali tu saya rasa macam kenapa tiba-tiba dia tak mewarna dan kenapa tiba-tiba dia berminat sangat nak buat topik praise ni. So saya tanya dekat dia, saya kata kakak kenapa lama dah ibu tak nampak you macam colouring ke, you lukis ke. Lepas tu tiba-tiba macam you so excited pasal topik praise ni. Is there something yang you nak sampaikan ke? You know. Lepas tu dia kata yes, dia kata I nak bagi tahu the way you praise me is wrong. Dia cakap kat saya macam tu tau. So saya kata okay, part mana tu? Saya kata part mana tu? Lepas tu dia kata yalah, whenever Umar comes to you, he built something Lego, you say oh he's creative, he's doing it creatively, macam tu macam ni. Tapi to me when I come to you, you only say nice. So I don't want to do it anymore. Gitu tau. So kan so Afifi ni dulu saya banyak bila dia dalam progress dalam proses dia mengenal color, dia melukis dan sebagainya. Dulu pujian saya lain. Saya perasan, yes. Dulu pujian saya lain. Pujian saya dulu lebih kepada macam wow, I can see mountains. I nampak line tu macam ni. I nampak color yang you guna, you mix color macam ni. This is because so saya more detail. Tapi bila dia dah besar-besar, benda tu dah jadi biasa bagi dia. Imagine hari-hari, okay, hari-hari lukis dan warna. So jenuh lah kan mak dia ni nak kena describe satu-satu apa benda ni. Okay kan, so lama-lama I pun terfall into that. So guna very nice kakak, is colourful. Itulah habis-habis yang I cakap. So rupanya benda tu dia dah different. So dia macam tak, dia rasa benda tu dia lebih suka dirasakan kreatif macam adik dia daripada same thing saya guna nice tu. Jadi it's a learning point for me lah sebenarnya. So it's really true benda ni terjadi. Jadi dia lebih semangat bila kita puji usaha dia, bila kita puji benda yang kita describe apa benda yang dia buat tu, dia lebih semangat pada masa tu. Bila kita keep on cakap benda yang sama, oh lawa, oh cantik, dia lama-lama dia dah macam bosan tau benda tu. So itu tu benda yang terjadi dah baru-baru ni. So creative is one way juga, macam Puan Sabaria kata tadi. So it's dia nak dengar saya kata dia kreatif juga. Supaya bila kita kata kreatif tu, sebab kreatif ni adalah satu perkataan yang open to opportunities kan. Dia rasa macam dia boleh berkembang lagi. So it's a good word sebenarnya to use, creativity, unique dan sebagainya. Okay, so kita ada soalan tak daripada parents? Okay, ada parents yang nak berkongsi apa-apa pengalaman sendiri mengenai praise dengan rewards ni? Ataupun persoalan ke. Saya ada satu pengalaman lagi saya akan share pasal rewards. Sebab tadi saya katakan rewards ni berbahaya kan. Jadi at the same time saya juga pernah menggunakan reward ni sekali. Tapi saya akan ceritakan kemudian. Ada tak siapa-siapa tuan-puan yang nak share apa-apa? Soalan ke apa ke?
tuan-tuan perempuan, sekiranya ada persoalan nak tanya atau isu yang nak diadres. Yes, Rizal. Hai Kak Ita. Alhamdulillah dapat peluang untuk bersama malam ni. Gini, tadi bila ayah sebut pasal Apple tu, I remember one of my training teachers ada menyampaikan cerita kisah seorang budak yang dia diarah untuk melukis apple, or the whole class. Dibaginya gambar apple dan dibaginya pensel berwarna hijau. The whole class got to color green. Okay, so it goes on like that. Every time the lesson was very structured. Okay, buat ni, guna ni, and nothing else. So when the girl terpaksa berpindah ke kawasan lain, di sekolah lain, sebab ikut family. So dia keadaannya berbeza. So the teacher said, okay children, now you can draw whatever you like. So that this girl rasa macam pelik. She cannot do it because dia punya mindset was truly structured by the earlier teacher. Dia sampai ke sekolah baru dia dah blur, blank. Dia tunggu arahan dan arahan. Jadi itu impactnya kalau kita tidak memberi anak kebebasan. Sedangkan creativity itu apple could be brown, could be black, could be red, could be all colors. And one more story about drawing. A child was asked to draw a house, to color a house, rumah idaman ke whatever. So one child just give hasil kerja dia warna putih. So the teacher asked, kenapa warna putih? Kenapa putih? Dia kata, my house is white. The whole house is white. Cikgu tak boleh terima. You know, cikgu tak boleh terima. So itulah keadaan sekarang ni bila education system kita ni sangat-sangat block kita punya mental anak. Kan? Alright. Thank you. Terima kasih Kak. So perkataan creativity tu lah big impact. Let's continue with ganjaran tadi tu. Sorry. Rewards. So before that Tak ada soalan nampaknya. Tak ada soalan. Okay. Ada parents yang nak kongsi apa-apa ke? Sebelum saya cerita pasal pengalaman saya dengan rewards ni. Ada? Okay. Continue. Okay. Macam tadi kan, macam as much as saya kata mengenai praise dengan rewards ni, kita nak shift ke encouragement. Okay. Saya dulu by the book. Saya memang betul-betul masa awal-awal saya ambil certification, masa awal-awal saya mula saya pregnant dengan first child lagi, saya memang by the book. Saya belajar masa tu dengan Jane Nelson melalui buku dia Positive Discipline semua kan. Jadi benda yang apa yang Jane cakap kat situ boleh buat, yang dia cakap tak boleh dalam buku tu memang saya akan elakkan lah. Saya akan tak nak buat, saya tak buat sebab saya tak nak bila baca buku tu memang bila dibagi penjelasan untuk setiap point dan topik tu memang adalah sense dia, ada orang kata apa, kita boleh make logic out of it, kita boleh faham explanation dia. Jadi saya tak buat. Baik. So anak saya Afifi masa tu umur 4 tahun. Okay. Afifi ni dia ada masalah constipation yang sangat teruk. Sangat teruk. Jadi saya ni tanyalah Rizal. Masa Rizal memang sibuk lah pergi program sana sini apa semua kan. Jadi saya memang sangat stres sebab saya face benda tu sorang-sorang. Duduk jauh daripada family semua kan. And benda tu berlaku setiap hari tau. Bila dia nak poop saja dia akan menangis sebab sakit dan sebagainya. Saya dah buat macam-macam benda. Daripada A sampai Z saya dah try lah. Dietnya, hospitalnya, ubatnya, prunes, macam-macam lah, macam-macam untuk nak memudahkan dia pergi toilet. But benda tu masih juga menjadi isu buat kami dah. So saya face isu tu saya rasa selama 2 tahun lah, saya rasa 2 tahun setengah, 3 tahun juga untuk solve betul-betul. Now, yang kelakarnya solve dia by apa? Saya menggunakan teknik yang Jane cakap jangan guna dalam buku tu. Saya menggunakan teknik rewards. Itu. Dan rewards memang masa saya coach parent pun saya kata jangan guna langsung lah benda ni. Okay. Now kat sini dia punya flexibility dia. Walaupun kita rasa kadang-kadang ganjaran ni adalah satu benda yang dia macam ni lah. Apa-apa benda sekalipun parenting punya method ni kan, pada saya bila sebab dah experience, lepas tu kita dah mula belajar banyak benda, bukan satu parenting method saja.
So kita boleh buat conclusion tau daripada semua tu. So saya daripada pelajaran saya, pengalaman saya, research saya simpulkan macam ni lah. Apa-apa parenting method pun you kena be balanced. You tak boleh terlalu, apa orang kata, terlalu ekstrim, Rigid. dan you tak boleh terlalu let go sangat. Maksudnya contohnya kita ambil satu rewards dengan praise. Reward contohnya, you nak bagi boleh, tapi jangan terlalu ekstrim. You bagi saja setiap benda, semua you nak bagi, ataupun you tak bagi langsung. Pun tak boleh juga. Sebabnya based on my experience dengan Afifi ni, dia macam ni, saya tak gunakan rewards langsung. It's one thing yang bila saya melalui keadaan 2 tahun tu, dia problem constipation sebagainya, memang saya tempted sangat nak guna rewards ni, tapi saya tahan diri sebab saya kata saya dalam proses belajar, saya kena ikut apa benda yang saya belajar. Saya macam tu tau. So saya tak buat. Bila saya dah habis semua daripada A sampai Z, sebab masa tu dah memang belajar NLP kan, jadi practitioner. Jadi bila you NLP practitioner ni, you akan ingat cikgu you kata you kena try semua alternatif. So always try different solution sampai you dapat satu benda yang at least puaskan hati you lah. So saya dah try macam-macam, cuma yang tu je saya tak try, reward tu. So saya kata okay, that's it. Because keadaan dah terlalu serius, saya dah tak nak saya nak try lah guna reward ni, maybe like it work. And rupanya alhamdulillah it works sebenarnya. That is the last sebenarnya method yang saya guna, that it works. You have to understand dulu reward yang Rohaya akan describe sekejap lagi doesn't take money Bukan money. You didn't have to buy anything Sebab masa tu dia umur 4 tahun, jadi apa yang saya buat ialah setiap saya bagi kat dia rewards bintang. Sebab kalau you check buku positive discipline, dia tak bagi tau, pakai all this reward chat semua dia tak bagi tau. So itu yang saya buat. Saya try, saya letak reward chat dekat dalam toilet. So every time dia berjaya poop sendiri, saya akan bagi 1 stars. Dan star tu saya bagi stiker kat Toys R Us, stiker style cantik tu kan, yang beza-beza colour dan sebagainya, berkilat lah whatnot. Saya bagi kat dia, saya suruh dia pilih. So at the same time saya guna juga method yang Jane cakap dalam buku tu. Tapi saya fleksibelkan benda tu. Saya ubah ikut kesesuaian anak saya, dan saya tahu minat, sebab kita ni ibu bapa kan, kita tahu anak kita operate macam mana. So saya adjust ikut apa benda, how dia operate. So saya kata okay Afifi, you pilih stiker mana yang you nak. Once you dah berjaya, stiker mana yang you nak sebelum dia pop ni. So dia dah pilih dalam keadaan duk sakit, tahan sakit tu. Saya sempat lagi dah buat benda macam tu. Dan dia pilih, katalah dia pilih warna biru hari tu. Okay, ibu hall ni. Okay, you did it. You ambil yang ni, you lekat dekat cat tu. So saya buat besar-besar, saya lekat kat dalam toilet. So dia bila dia berjaya, dia duk nak, masa dia buat dalam proses tu dia duk nampak saya pegang tau bintang tu. So dia somehow, walaupun dia sakit, tapi dia nampak benda apa yang dia akan dapat. So dia habiskan proses dia. So dia walaupun memang stres lah, saya tengok pun stres, tapi dia somehow bintang tu macam memberikan dia semangat untuk habiskan apa benda yang dia nak kena habiskan tu lah. So bila dah habis, saya kata okay Afifi, you did a good job. Today you poop sendiri. It's not because of the stars, you did the best you can. So saya dah number one, saya dah delete that star thing tu. So saya kata daripada dia menganggap star tu yang menyebabkan dia boleh poop kan, saya dah potong siap-siap dah. Saya kata okay, you did the best, you yang usaha untuk keluarkan poop tu sendiri. Now this stars ni is just my gift for you. So dia ambil bintang tu, dia lekat. Okay, now you lekat sendiri dekat reward chat tu. Dia yang pergi lekat sendiri. So every time benda tu berlangsung, saya rasa dalam 2-3 minggu jugalah. So every time dia pergi toilet je, dia dapat star tu. Every time dia pergi toilet, dia dapat star. I just like to describe the reward chat. The reward chat is macam manila card yang besar. Okay. Habis tu you letak 1 sampai 31 sebagai hari dalam sebulan tu. And katakan pada 3 hari bulan dia pergi poop, maka dia akan ambil star tu, dia tampal 3 hari bulan. So bayangkan pada hari tu saya balik daripada program, anak tu akan pergi dekat pintu, ayah saya dapat star besar ini, maksudnya dia poop besar hari tu. But it help. Daripada dulu permasalahan dia tak nak pergi toilet langsung, maka benda tu dia takut, dia trauma, dia stres, dia simpan pop tu, bila keluar dia sakit, dia stres, kita pun stres tengok kan. It work. Yeah. So you could she could see. Now yang bila Rohaya kata kita nak tengok cara processing anak tu, si Afifi dia very visual.
So Because of the visual tu, saya bila dia gunakan chart tu. nampak that chart tu on the wall and dia tengok the number of stars that she collected tu, for her that's motivation, that helps, ya, membantu dia, ya. So kita nak kena that reward chart yang kita buat tu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada yang Afifi, ya, kerana Afifi orangnya visual, ya. Lepas tu at the same time bila sebab saya dah belajar, saya kata saya tahu daripada buku tu kata rewards ni in the long term dia bahaya. Sebab reward ni adalah satu benda yang macam kita marah lah. Kita marah, anak jangan menjerit ke, jangan gadungan abang-abang ke. Memang it works. But it works for a short term. Macam tu juga rewards. Dia akan work for short term. But long term dia akan ada effect. So saya pegang yang tu. Saya kata okay tak apa. So sekarang ni saya bagi bintang ni di short term. At the same time saya tahu saya kena padamkan benda tu awal-awal sebelum dia bawa. Kata benda-benda yang dia buat semua dia kena reward. Jadi saya padamkan dalam lepas 3 minggu saya dah buat benda tu. Saya dah plan dah untuk saya nak delete benda tu daripada mind dia lah. Kata jangan dia kaitkan dengan reward. So saya dah every time saya kata kat dia, okay kakak tahu tak tadi masa kakak pergi tu sebenarnya it is not because of the stars tau. It's you pergi sendiri. You yang masuk dalam toilet tu, you yang buka toilet tu, you yang duduk, you yang habiskan, saya kata, and then it's because of you. It's not because of the stars. So sikit-sikit saya dah tarik sikit-sikit dah. So lama-lama kelamaan lepas seminggu saya buat benda tu, dia dah tak pegang dah stars tu. Bila dia sakit perut dia terus masuk, dia tak pandang pun stars tu. Bila keluar pun dia tak ada kata macam, oh ibu, I have to put. Masa-masa transition period tu, yes, dia ingat. Ibu, I want this stars, I want to put it here. Dia ingat. Tapi lepas saya dah everyday consistently saya bagi tahu kat dia, it's not because of the stars and whatnot, dia stop sendiri. Dia dah tak pandang pun benda tu sebenarnya. So when she stops, and dia dah tak pandang reward chart tu, dan saya boleh turunkan benda tu tak ada kat situ pun dia tak perasan, it means that it works. Maksudnya benda tu dia dah tak kaitkan lah dengan reward. Dan saya tahu, okay, it's safe already. Okay, alhamdulillah. So tak ada lah, lepas tu kira dia pergi atas, dia nak pergi sendiri. Bukan disebabkan benda tu. Jadi kesimpulan dia tu puan, benda ni ialah kita kena buat dengan ilmu. Parenting ni ilmu dia tak pernah habis. Jadi bila kita belajar macam tadi dalam contoh saya tahu benda tu tak patut, tapi at the same time saya terdesak dan NLP kata you have to do everything that you can, you know, to get the result that you want. Jadi saya pakai NLP pada masa tu. Jadi saya buat reward tu. Dan at the same time saya tahu kata reward ni sebenarnya short term. Jadi saya nak kena potong siap-siap awal-awal sebelum benda tu jadi long term. Jadi dengan ilmu saya kata okay tak apa. Kita stopkan dengan cara NLP macam mana? Delete. Hari-hari delete sikit. Jadi tu katanya you nak buat something and you know it's bad, at the same time kalau you nak buat juga boleh, tapi you kena tahu apa you nak buat selepas tu. Bila you dah tahu, you bagi reward, you tahu benda tu tak bagus untuk long term, macam mana you nak, you know, delete benda tu awal-awal, you nak jangan bawa benda tu jadi long term. Sebab ilmu sangat penting parenting ni. So you kena flexible, you kena tahu personality anak you macam mana supaya you boleh, orang kata apa, bukanlah kita kena cakap what do you say? Bukan play around. What's that word? It's about being flexible lah. Full stop. It's about being flexible lah. Kalau kita solve every problem with a hammer, then every problem would be a nail. Would be a nail. Tak. Hammer tu kita sekali-sekala kita jadikan dia screwdriver contohnya. It's about being flexible. All that tools or knowledge yang kita ada berguna bila kita dapat guna dia dalam pelbagai situasi. Kalau satu ilmu yang kita belajar kita guna untuk satu situasi je, itu bukan ilmu bermanfaat namanya. So saya tak pastilah, mungkin ada pakar psikologi lain ataupun pakar parenting lain yang rasa macam cara saya tak kena ke apa, but to me saya tahu family saya dan saya tahu apa nak buat. Bila something happen, kalau saya buat cara yang tak sepatutnya buat, lepas tu saya nak kena follow up dengan apa. Dia always kena ada that balance tu. So apa-apa pun ilmu lah kiranya. Jadi tuan-puan jangan berhenti untuk belajar. Kena belajar terus parenting ni. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Kufarida. Kufarida, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, just sharing for those parents actually bila kita nak buat sesuatu, the first step we need to understand about child development. You kena faham tentang perkembangan anak you dulu. Okay. Kalau you nak ikut method reward ini
pandangan ya. Kalau you nak ikut method reward apapun, you kena faham culture di rumah you. Okay, sebab different parents, different style. Okay, first kali you kena faham type of parenting apa you apply dekat rumah you. Sama ada you adalah authoritarian, authoritative, demokratik ataupun yang laissez-faire. You kena faham tu dulu. Okay. So bila kita faham tu, dia automatically you boleh mergekan reward ni dengan culture you. Dan parents sebenarnya can use that reward actually. Dia tapi you kena kreatifkan. Reward tak semestinya barang. Okay, reward boleh diberikan dengan kasih sayang. Contoh, you boleh buat ni, malam ni you boleh tidur dalam dengan mama petang. Ataupun kita gantikan dengan satu benda yang tidak perlu mengeluarkan duit, example ya. Dan masa yang sama, actually parents boleh buat satu aktiviti yang macam, okay, I give you a reward, okay, stiker. Bila you count stiker ni, kalau you dapat dalam tempoh sebulan, kita nak train diorang untuk buat sesuatu kat rumah, okay. Kadang-kadang kita nak suruh diorang basuh pinggan apa, whatever. Kita buat dalam tempoh term yang agak panjang supaya diorang boleh kumpul point, okay. Dan point tu, this we are implement ya. Kita apply dekat sekolah dan juga ada few parents yang apply. Contoh, kalau you dah dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan you hanya dapat 10 stiker, upah you ini saja. And then dengan upah ni you boleh beri barang banyak ni sebab kita includekan entrepreneur dalam tu. We train them about you kerja, you dapat, ini usaha you. Macam 3 in 1. Okay. So for those yang budak-budak yang anak-anak kita yang banyak buat kerja-kerja rumah kan, so dia akan stickkan dia punya point. So dia pun dapatlah, contoh dapat emas dalam RM50 that month. Okay. So dekat rumah kita ni sebenarnya ada satu counter, okay, yang macam barang kita letak, okay, dekat sini star dia 50 point. So dia boleh beli benda tu. Mami, I want this one. That's why I kerja sungguh-sungguh ni buat kerja rumah. Okay, so I nak benda ni. So I dah collect point. Tapi you kena ada long term, ada short term. So you kena kreatifkan dalam reward ni. Okay, sebab bila kita kreatif, automatically you punya bonding dengan anak-anak ni dia akan lebih menyeronokkan. Contoh, for those yang parents yang demokratik, dia akan discuss dulu. Okay, bulan ni mama rasa mama nak buat surprise. Okay, mama dah beli beberapa hadiah, contoh ya. Ini contoh ya. Okay, dah isi cantik dalam box tau. So you dah susun dekat satu rak ni. This is a reward for all the family members. Okay, family members termasuk parents. Okay, not only your kids. Kita nak kita pun buat sekali. Reward tu for us also. Okay, so kita pun collect and then kita akan letak and then kita akan macam kita main ala cabut-cabut. Okay, you akan dapat point ni, you akan dapat hadiah ni. So this is semangat for the families lah. Okay, so kita bincang. So daripada situ, walaupun anak you kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, when you implement that one as a reward, sebenarnya you akan lebih happy kat rumah tu. Okay, dia ada sharing each other. Okay. Thank you. So try, you can use that one tapi kreatifkan lagi. Okay. Benda-benda macam tu sebenarnya not implement for the parents also, sebenarnya cikgu-cikgu pun implement benda yang sama. I always teach my student bagi buat reward macam ni. Tak nak bagi reward, okay ni you dapat ni. Tak nak. Buat dalam bentuk entrepreneur. Biar dia belajar not reward dia usaha tapi dia belajar sesuatu yang lain di dalam tu. Okay, that's a Thank you. Thank you. Thank you very much. Farida, sangat menarik kan? Saya suka dengar tu. Sebab apa tahu? Dia menjadikan sesuatu yang ada downside dia kepada sesuatu yang positif, kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. So kita
pandai-pandai main lah around. Yeah, and that. and I also like the mana when Farida cakap tu, it's looking at the culture of the families, different families, different culture. Yes. Which we want to rethink that juga kadang-kadang tu, macam ada di antara kita ni akan hanya buat kerja bila dapat bonus. Nah, musim bonus barulah kita sungguh-sungguh buat kerja kan ni. Kita macam tu, so kita bawa benda tu, culture tu balik ke rumah. It's the same thing. It's the same thing. You are just recycling that culture which is no good, which you started out sebenarnya. Yeah. So dalam kita kata yes, every family has different cultures and whatnot. There are cultures that within our family that we do for our own life sebagai adults pun it is not good. Yeah. Be careful of that. Yeah. Always check. Yeah. Always check whether that culture is a culture which you want to really impose atau integrate into your family. Yeah, you only do one thing because there is a bonus at the end of the year. You only want to do something because there is a salary at the end of the month, atau you get an extra allowance because of that, and then you bring that culture back home. Then imagine what happens to society in general when everybody does that. So be careful. I'm just saying we because there are cultures which are good. Islamic culture, contohnya, what Nabi does, contohnya, how Nabi encourages, contohnya. So we want to balance that out. Seperti mana Rohaya kata lah, it's about having ilmu on whatever teknik yang kita bawa ke dalam keluarga tu. Because if you don't have that ilmu and you're bringing that culture which you have been imposing on yourself, and mungkin keturunan dululah pun buat benda yang sama, maka all the problems yang kita have in the world today will just continue. Sebab it all start with the family kan, unit family tu sendiri. Mula dulu, lepas tu it becomes community, lepas tu it becomes the state, then becomes the country. So it's then jadi ummah. So itulah kita kena betulkan balik kadang-kadang benda sekeliling yang selalu kita buat dalam family kan. Okay. Alright, thank you very much. Alia and Rizal, maybe I don't know whether sebab I baru join your parents to help parents kan. Maybe you can help parents to understand what type of families they are implement now. Bagi pencerahan dekat diorang, sebenarnya diorang parents ni kategori family apa ya saya apply ni? Adakah saya seorang demokratik? Adakah saya seorang authoritarian? Adakah authoritative? Follow Islamic Syariah. Adakah saya orang yang true and there's so many actually. Kita ada permintaan sebenarnya daripada parent siri pertama atau kedua, saya tak ingat. Ada parents yang memang minta parenting styles ni sebenarnya untuk di apa ni bincangkan lagi lah insyaallah. True. So we'll take that into consideration. Thank you. Thank you. We take note. Okay, puan-puan sekalian, adakah lagi nak share pengalaman ke atau isu ke apa-apa tips yang berkaitan dengan topik malam ni? Boleh kita ambil satu soalan lagi lah, yang terakhir. Dah 10:10 tak rasa masa berlalu. Begitu pantas. Forum ni hanya akan berjaya bila orang bertanya soalan. Sebenar-benarnya. Sebab itu adalah objektif Parent Help Parent ni sebenarnya. Untuk membantu memberi sebanyak mungkin solusi kepada sebarang isu ibu bapa. So malam ni kita pilih topik ni. Jadi ada tak parents yang nak ni, macam Puan Liza kata ni, jangan malu untuk bertanya. Betul lah tu. Thank you Puan Liza. Sila. There's no perfect parents kan, kita always learning. Itulah ceritanya. Jadi okay, how about we do an exercise? Kalau tak ada soalan kita bagi exercise ya. Anak basuh kereta kita. Okay. Macam mana puji dia? What would you say? Anybody boleh respond? Ni kita masuk language sikit. Macam mana nak memuji? Macam mana nak memuji? Tuan-tuan perempuan boleh tulis di chat atau terus buka mikrofon. Anak-anak basuh kereta. Kita turun bawah pagi-pagi tu tengok kereta dah terbasuh. And macam mana kita nak puji? Macam mana kita nak respond kepada tu?
Come on, tuan Muhammad. Selalunya kan ayah kata oh dah bersih dah. Ada ayah cakap oh tak payah dah bawa pergi cuci kat luar, save sikit duit. Okay. Ada pula parent kita, siapa suruh basuh kereta? Dah pula. Pandai-pandai pula dia. Main air semua ni. Ada pula macam tu. Main air. Sebab salah pula tu. Okay, Liza nak respon? Tak nak. No, I nak cakap itu yang jerit. Siapa suruh basuh kereta ni? No, at first I cakap, siapa suruh basuh kereta ni? Then dia cakap, kita orang, dia cakap, adik yang nak basuh kereta. Dan I cakap, oh okay, bersih. Dan I pergi check, konon lah pergi check. Oh ni bersih, oh wow, kilat. Macam tu lah konon dah kan. Padahal tak adalah bersih sangat pun. Dan cakap, wow, abang macam ni, wow, kilatnya. Dan dia orang cakap, muka dah macam, excited. Happy gila dia orang. So I macam, okay, jangan buka satu-satu, dia tengok tingkap macam, oh okay, bagus lah. Oh okay, sama cakap kedai, kita tak payah hantar kedai dah. Cakap macam tu, dia happy gila. I mean that's good. Yeah, this is where we kata Puan Liza nak associate, you know. Tak payah pergi kedai, kita boleh jimat duit kan kita tak pergi kedai ni. Kita boleh buat Bayangkan sendiri. dengan duit tu nanti kita boleh buat apa? Jangan anak kata ting now we can basuh kereta selalu. Boleh beli KFC makan ramai-ramai dengan baby. Tapi masa I cakap, siapa suruh basuh kereta ni? Muka dia orang cuak gila dah. At first, siapa yang suruh basuh kereta ni? Dia muka dia orang cuak. Ada macam, oh okay dah. Macam, oh dah salah approach ni, salah approach. Salah approach. Right. Reza, how would you puji anak tu? Anak pergi basuh kereta kita? Basuh kereta tak pernah kot. Benda lain boleh. Contoh lah. Kita dah belajar macam-macam kan malam ni kan. So how would you say? Kemas bilik lah. Kemas bilik. Okay, fine. So, anak tu kemas bilik kita. Reza, dia kemas bilik dia tu kira sepatutnya is duty. Dia pergi kemas bilik kita. So what would you say? Oh, thank you. Wow. Macam tu ke? You're not many words kan, sikit saja perkataan tu. Ya, I rasa dia cakap thank you tu penting kot kan kalau nak cakap kat anak macam dia really kita respect, The problem appreciate is kalau I puji dia orang macam anggap macam saya mengejek pula. Most of the time lah. They don't take compliment that much lah. So sebab semuanya atas my wife lah. Kalau I mungkin dia kurang sikit macam wife, dia akan ambil berat lah. Okay. Well, something I learned, Reza, you know, I was like that, you know. Semuanya biar the wife lah yang cakap banyak kan, yang ayah just say thank you, yes atau no. You know, I used to be like that, and then I realized that I needed to show more. You know why? Kerana dah sampai peringkat umur ni kan, I wanted to be appreciated more. So if lah contohnya lah, I bought chocolate lah untuk anak saya and he says thank you, I will feel happy. So untuk benda tu tak menjadi, I want to be able to appreciate more because I want to be appreciated. Yeah. So I need to say more. I need to go and hug the guy. I would do that. That's where probably that's the difference we men find difficulty doing. To show that emotion, to show how much we appreciate something, and we don't show it that much, yeah. Padahal kita pula nak juga di appreciate kan. Everybody loves to be appreciated. Tuan Reza bayangkan Tuan Reza tak cakap banyak kan, tapi sekali Tuan Reza cakap dengan cara body language yang betul. Maksudnya dia tak rasa mengejek lah. Tiba-tiba ayah ni apa kena ni, tapi dia macam tu lah, dia macam tu. Apa hal pula? Puan terbiat ke apa? Tapi kan dalam perempuan terbiat tu, bila Tuan Reza cakap dengan cara yang ikhlas, Tuan Reza akan bagi satu efek yang bombastik kat budak-budak. Seriously. Dia akan ingat, dia akan catat dalam dia punya diary. Sebab benda tak biasa. Benda tak biasa. Betul, coming from a father pula, memang is hebat. Nanti Tuan Reza tengoklah hari-hari Tuan Reza kereta tu bersih lah, tak payah hantar pergi ni dah. Basuh kat luar memang. Dia akan cuba sedaya upaya untuk
always give you something. Because of that one, apa orang kata, compliment daripada you tu, compliment dengan cara yang betul tu. Memang dia akan ingat. Dan appreciative macam ni lah, macam Riza cakap tadi tu. Being appreciative. Pujian ayah tu dia dipanggil limited edition. Limited edition. So, sekali dapat. Kalau mami dia unlimited. From a man punya perspective, I would encourage all men to show more actually, because when you die, when you die, you want to, even though we cannot feel anything about when we die, the thing is that appreciation we have given selama kita hidup tu lah yang akan datang tolong bantu kita waktu kita mati. So if we're doing it so little, and our account account amalan kita, account thank you kita kepada anak-anak, we're not talking about anybody else, we're talking about anak-anak, account kita is like belum sampai level RM100 lah, then account please kita, account thank you please, kita, thank you, sorry, account sorry kita, those words tu. Sebagai seorang ayah, Reza, word sorry for me was the most difficult word lah. Kan. Exactly. Kau pun tahu. Tapi say more of it lah. Tak ada, bila cakap sorry tu bola tanggung untuk diorang. Reza. Ya. Okay, bila Reza nak cakap thank you, okay. Selalunya kalau lelaki ni memang limited edition, tapi when you say thank you, you need to touch them. Dia kena ada sentuhan baru dia nampak keikhlasan tu. Okay, bila dia masuk kereta you ke dia buat apa, pergi sentuh. Kalau you tak biasa peluk anak kan, nanti tu memang dia akan tunjuk you buang terbiat pula kan. Okay, you boleh touch dia, maksudnya gosok dia, thank you, tolong, you kena touch dia. Sebab dengan you sentuhan tu menyebabkan dia punya aura berlainan. Okay, macam you buat kerja, bos you akan datang salam, okay, thank you, you help me. Bila dia shake hand dengan you proud tak? Rasa bangga kan? The same happen to your kids. Okay, kalau you tak biasa peluk, cium dia, you kena touch dia. That's why dia akan aura sentuhan tu berbeza. Sebab tu when you want to talk, ini sharing kan, communication yang berkesan, you kena touch anak-anak you. Kalau you panggil, Aiman, dia buat dek je. Aiman, dia buat dek. Cuba you pergi dekat dia sentuh, Aiman, automatic dia akan pusing dekat you, betul? Sebab dia tahu. Okay, the same thing kalau you nak ucap terima kasih tu, you kena sentuh anak you. You kena sentuh, gosok dia, terima kasih tolong ayah hari ni. So that's a reward for them lah. Okay, dengan sentuhan tu, come together. Thank you Puan. Thank you very much. At the same time, from NLP punya perspektif kita share sikit from NLP punya perspektif. Macam tadi bila Puan Farida sebut kan, bila panggil anak tu tak pengalih pun, tak tengok pun muka. Mungkinkah anak itu sebenarnya bukan dia punya preference sensitive, bukan daripada segi kena dipanggil. So orang yang jenis kinestetik, sentuhan tu memang powerful for dia. At the same time, sentuhan untuk anak yang auditory mungkin tak berapa berjalan sangat. Jadi boleh Riza cakap sikit. Macam mana nak praise anak-anak ini daripada segi NLP lah Macam mana nak puja anak-anak ni yang ada different dia punya preference ni. Anak visual you need to show it. You need to be in the face. You don't need to say much. You don't need to say much pun. You say good job. And then anak yang auditory, you need to side by side, slow talk, bagus. Dia hebat. So dengan tone dia, dengan tepi telinga dia tu. Kalau you buat macam ni, dia tak masuk kepala dia, anak-anak auditory tu. Sebab itu bukan cara dia proses. Itu bukan cara dia proses maklumat. So you have to change your tone. Face to face kepada seorang anak auditory, kepada dia is confrontational. So they may not be comfortable.
But kinesthetic, yes. Yeah, kinesthetic, yes. You sentuh dia. Pegang dia. Wow. Hebat ni. Dia Boleh score pun. melayang-layang dia. Ya. Itu belum lagi anak audio digital. Anak audio digital, you have to be like auditory and you have to really take your time because dia Touch the mungkin heart. you need to be touch the heart, yeah, and they might not respond to you at all. You know, kita kadang-kadang kita kata, good job. We hope they respond back to you. But for an audio digital punya anak, they might not just respond. They might respond to you tomorrow. Yeah, Sebab dia proses dalam hati dia proses dalam mind dia. Yeah, they take time. Dia Yeah. take time. Itulah. Rizal, saya share satu method yang implement yang I buat. Okay, ada setengah yang kita tak sempat nak say thank you. Okay, tapi saya tulis dalam kertas. Saya masukkan dekat dalam tempat-tempat dalam pencil case dia ataupun dekat poket seluar dia. Okay, one day. Okay, that's another method we can use lah untuk bagi tahu. Yeah, thank you very much, Puan. Secret notes, yeah. Anak-anak visual suka all this kind of notes. Kalau dia dapat surat daripada kita kan, ditampal atas dinding tu. Ya, bapak aku bagi. Ingat. Yeah, sorry, Liza nak tambah, yes? My first yang anak pertama tu dia suka sangat bagi I notes. Kata thank you Mi. Lepas tu nanti thank you Mi. Lepas tu ada kat I punya softboard. Lepas tu dah lain-lain dia cakap adik sayang Umi dan lekat juga kat situ. So memang akan dapat tak selalu jugalah dapat secret notes daripada dia. Yeah, so different people, different anak. The thing is, Reza, usah membangun lagi lah. Anak, dia tak ya pun. It's do it because because it's good. It's good. Let's stop sebagai kita lah, sebagai orang lelaki. I'm sure Azrul is going to agree with me kat sini on this point. Kita ni sebagai lelaki, we need to stop saying, let's leave that to the wife. Let's leave that to the mother. The mother will tolong sampaikan the puji-puji, the flower, the whatever it is. We need to stop that because we men we need that juga kan, very much. So what kind of example are we giving our sons? If we don't start to puji, what kind of example are we giving our own children? Because we are also the example, bukan wife saja lah. Kita sebagai the man in the house pun we are showing an example. So takkan kita ni nak give the example that we are always the strong one. We cannot cry. We cannot show emotion. We have to be the disciplinarian all the time ke? Really? Do we want to be always be remembered that way? Or we want to be that remembered to be we are the best dad in the world? Yeah. Who would help, who would be there for them, who would hold their hand, who would hug them, who would cry with them, how much do you want to be that kind of dad? Yeah. So kita sebagai ayah pun you want to play that all rounder punya role. Yeah, not just one role. Yeah, we all can improve. Yeah, betul, Reza. Yeah, we all want to. And interestingly, cikgu, interestingly, is it this yang Puanku Faridah cakap culture tadi? Yeah, mungkin. Culture dulu, ayah is the strong one. They cannot show emotion. Apa-apa isu yang perlu ditangani, emotional stuff, we push it to. Yeah, mungkin. The thing is, things have changed, and things can be better. We're not saying the past was bad. We're not saying that. We're learning from it. And as Raya selalu says, we're not perfect parents. Our parents did what they did when they thought it was perlu pada waktu tu. Yes, fine, full stop. Yeah, we're not questioning that. Tapi we as parents too, can we be better? Yes, we can. Yeah. Has the situation changed? Has the world changed since our parents' time? Yes, generations pun dah change. Education has changed. So many things have changed. So kalau kita masih lagi jadi parents yang jenis style lama, jadi dia
takkan match lah dengan generation yang baru ni, Yeah. which is Betul, betul, more knowledgeable. So let's not bang our culture. Yeah. How about coming out with the Reza culture? Because Azrul has his own culture. It's called the Azrul system at home. Rizal has his own culture. It's called the Rizal Rohaya system at home. Reza has his own culture called the Reza system at home. Sama dengan Syafiq, sama dengan Sayuti and the rest of the gang yang ada kat sini. So how about we come up with our culture? And it becomes an example for other families yang tak terfikir pun culture mereka. You know what I mean? Yeah. So, culture yang membawa ke jannah, full stop. Yeah. Jangan kita fikirkan demokratik ke laissez-faire ke Islamik ke, it's culture yang nak membawa ke jannah. So bila kita culture yang nak membawa ke jannah tu, there's so many roads. There's so many ways. And everybody's way is ada reason dia, ada purpose dia, ada right dia. Yeah. On this note, kita dah sampai pukul 10.30 ni. On this note, I like to just close this topic ni dengan membaca yang daripada what is our culture, yeah, based on this. Yeah. When Rohaya talks about memberi ganjaran yang sesuai, yeah, she wrote here in her book. Memberi ganjaran boleh pelbagai bentuk, ya, duit pun boleh, ya, mengajar skill baru kan boleh, kan. The thing is she gives this guideline, ya. Dia kata bila kita bagi ganjaran dari segi material mesti ada kesinambungan dia. Ya, contohnya jika anda memberikan wang, ajak anak nilai wang tu, ya. Kemudian ajak anak menabung, contoh, ya. Puanku Farida tadi cakap, how about jadikan anak tu sebagai entrepreneur, contoh, ya. So not just give money saja, tak, ya, kena ada kesinambungan to something. Jadikan dia entrepreneur ke, bersedekah ke, jom kita pergi masjid, nah, duit RM5 kan upahnya, jom kita pergi masjid sama-sama sekarang, RM5 ke sana pula. So, mesti ada kesinambungan di situ. So especially when you give material stuff, ya. Yang bukan material pula, puji usahanya bukan intelek dia, Rohaya, right? Contoh-contoh, ya, contoh salah, ya, Reza. Amin memang pandai main bola, senang je untuk Amin, kan? Itu contoh yang salah. Contoh yang baik ialah Amin fokus, ada strategi, main bersungguh-sungguh hari ini. Tanya on the effort, on the skills, on how they did it, yeah. Not the person. Yeah. Is what Rohaya was saying all this time. It's about the whole process. Bukan saja what they did. Not about the end result saja. It's about the whole process. Dalam orang tu buat apa yang dia buat, anak tu buat apa yang dia buat tu. It's the process tu. Yeah. Yeah. So this is our culture. So you guys, tuan-tuan perempuan dalam rumah masing-masing, anda nak wujudkan culture anda juga, ya, ke mana? Ke jannah, ya, culture ke jannah. Wujudkan culture anda. And the next time kita buat forum macam ni, kongsi-kongsikan culture masing-masing. Jangan kami je. Yeah. So, thank you juga, thank you. Ya, tuan-tuan perempuan. Rizal, Maybe very simple activity yang kita boleh buat kat rumah, lanjutan daripada apa yang ayah tulis tu. Contohnya kita bagi reward anak, bagi belanja, kan. Maybe kita nak amalkan sedekah subuh atau infak subuh. So dia ada tabung dia untuk satu untuk belanja sekolah, satu untuk tabung dia. Maybe another tabung tu dia masukkan sendiri untuk infak subuh. Kita nak amalkan anak-anak itu untuk selalu bersedekah. And then macam untuk anak kita yang dah besar mungkin, apa yang kita buat amalan baik tu, contoh kita bersedekah, kita bagi donation, kita tunjukkan anak kita bawa. Maknanya they want to see what we have done during our time. Jadi masa kita, kalau kita dah tak ada nanti, dia boleh ingat, oh Umi masa gini-gini, because I can still remember sampai sekarang orang mengata, orang-orang mengata my mother adalah sangat pemurah. Right. So kita nampak masa every time orang datang minta tolong, ask for money ke, mak mesti bagi. I saw with my own eyes. Right. You know, so seeing is kita kena tunjukkan sebab anak dia melihat. So yang as I said before, pegang pada surah An-Nahl 78 tu. Sebab mendengar dan melihat.
So children must listen to all the good things. Dia kena dengar yang benda baik je. Kalau ada benda yang tak baik di TV or what not, now TikTok lah semua tu kena just elakkan, and dia kena pandang benda yang baik. So whatever they listen and they see, dia akan ingat. So dia kena lihat kita sebagai model untuk dia melihat kita buat baik saja. So being a good father is very important, and being a father yang bercakap pada anak, I mean tak boleh lagi sekarang ni, sistem sekarang tak boleh father yang pendiam. Yeah, true. Dia mesti father yang anak diingat ayah cakap apa. Yeah. But my late husband, dia tak cakap banyak. Dia old school juga. Lagi-lagi orang Melaka kan. Memang tak berkenan lah sama. Tapi jangan kita generalize orang Melaka semuanya. Okay. Tapi bila dia mengata, bila anak dia bawa result sekolah, he will just say one word. Berusaha. That word is so impactful to the children. Dia tak cakap banyak tau. Dia tak kata, walau anak tu dapat result tak bagus, he will never say, kenapa ni? No. Berusaha. Thank you, that's Kak. it lah. Just nak bagi satu macam ingatan kepada ibu ayah kat sana, supaya kita nak anak kita ingat kita sebagai ibu bapa yang the best mother, the best father in the world. Jangan tinggal memory-memory yang boleh mencederakan minda dia. Especially jangan bergaduh depan anak. Alright. Kak, bab bergaduh nanti kita akan buat satu isu, satu cerita tentang bergaduh depan anak. Yes. Alright, terima kasih Kak. Thank you very much. Rahim ada Okay, Alhamdulillah. Malam ni sangat variasi daripada topik praise dengan reward tu saja, dia berkembang jadi encouragement, lepas tu jadi perkataan yang nak digunakan kreativiti dan sebagainya, lepas tu berkembang lagi role ayah. Macam mana ayah nak memuji dan sebagainya, cara-cara nak memuji, ikut learning preference yang macam mana, apa yang nak dibuat daripada, kalau kita nak buat juga praise and rewards tu boleh kembangkan, menjadikan dia bermanfaat. Jadi dia dah berkembang. Jadi benda yang macam ni kita nak. Buku ayah pun boleh kembang. Boleh kembang, insya-Allah. Dia ada edisi yang kedua kan, insya-Allah Kak. Jadi itulah kita nak something yang macam ni, insya-Allah forum yang akan datang kita nak benda yang macam ni supaya dia lebih mendalam, discussionnya lebih berkembang, so orang akan dapat manfaat daripada berbagai-bagai perspektif, bukan satu saja. Kongsi-kongsikan pembelajaran ini. Video rakaman ini akan dimuatkan ke Take Charge Parents punya YouTube channel. Anda boleh dapatkan rakaman ini, tengok balik, nak ulang kaji, habis tu share, kongsikan. Semoga ia memanfaatkan semua orang. Ia akan kembali manfaat kita nanti, insyaAllah. Rakaman-rakaman yang sebelum ni pun semua ada di situ. Sebab kita tak nak berjaya, tak nak simpan untuk kita saja. Kita nak benda ni biarlah tersebar, parent-parent lain juga boleh belajar secara tak rasmi. Kan? Okay. Terima kasih banyak-banyak semua kerana berkongsi, terima kasih kerana bertanya, dan terima kasih kerana berada dalam forum Parent Help Parent. Kita jumpa lagi Ahad depan dengan topik yang baru. Tak nak cerita sekarang, nantilah. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Go. Terima kasih Puan. Terima kasih Reza. Okay, take care. Thank you. Terima kasih Sifun. Terima kasih Ayah Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Abi. Assalamualaikum. Terima kasih. Zul kirim salam. Salam. Bagi salam balik. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Terima kasih. How are you, Azrul? Alhamdulillah sihat. Happy anniversary Rizal. Thank you. Terima kasih. Doakan kami, Azrul. InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Sorry masuk lambat tadi, tapi tadi tengok dia punya discussion agak interesting lah. Very lively. Kena nampak new faces juga. Awal-awal kita orang worried tau, sebab tengok ikutlah share tu tak banyak ke ataupun like tak banyak, kita orang macam wondering whether topik ni boleh dapat macam topik yang first dulu kan, risau juga. So awal-awal pun tadi macam diam juga kan, lama juga, then dia dah start pick up tu, kita start kembang tu, Alhamdulillah lah, okey lah. It goes with the flow kan, bila orang dah start cakap tu kan. Yes, betul. We hope people problem, tapi semua macam everything okay.
Bukan nak membangau tapi tahulah Iyalah. Ya. attitude orang kita kan. Itulah. Alright, thank you Azra. Alright. Take care. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam to your wife. InsyaAllah. Assalamualaikum. You want to go through this?